Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan sambung bab yang baru, iaitu bab 4 matematik pengguna, tajuknya percukaian. Kita akan tengok asas percukaian dan apa tujuan percukaian. Baik. Dalam bab 4 ni kamu akan belajar percukaian. Dan tajuk ini ialah tajuk yang melibatkan karier yang mempunyai asas perakaunan. Jadi perakaunan merupakan bidang yang terlibat dengan percukaian. Accountant memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang ekonomi dan jenis cukai untuk menyediakan penyata cukai pendapatan bagi pihak korporat dan peribadi. Baik, sebenarnya percukaian ni ataupun sistem cukai ni telah pun lama diamalkan. Malah sebelum ini lagi, semasa Kesultanan Melayu Melaka, telah ada sistem cukai pelabuhan yang teratur yang dikenakan kepada siapa? Kepada pedagang-pedagang luar yang mengikut negara dan hubungan negara itu dengan Melaka. Sistem cukai pendapatan pertama diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1947 di bawah Ordinan Cukai Pendapatan 1947. Ordinan ini kemudiannya digantikan dengan Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey. Baik. Itu sedikit tentang kisah asal percukaian ni. Okay. Dalam bab ini kamu akan jumpa istilah-istilah seperti cukai jalan, cukai jualan dan perkhidmatan, cukai pendapatan, cukai pintu, cukai tanah, apa tu pelepasan cukai, apa potongan cukai bulanan, rebate atau ribat, taksiran cukai basingan dan taksiran cukai bersama. Itu istilah-istilah yang kamu akan jumpa dalam bab ni. Okey, kemudian ini ialah dua perkara yang kita nak cuba capai hari ini. Yang pertama nak huraikan tujuan percukaian dan yang kedua menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan kalau seseorang mengelak cukai tersebut dari aspek perundangan dan dari aspek keuangan. Okey, cuba tengok gambar ni. Dekat mana gambar ni? Suasana ni berlaku di mana? Di hospital. Okey, di hospital. Okay. Jadi ada seorang lelaki tanya, kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan infrastruktur asas seperti membina hospital yang memberikan perkhidmatan kesihatan. Dari mana dana kerajaan ni diperolehi? Antaranya ialah dari cukai. Itulah antara fungsi cukai, peranan cukai ni. Okey, jadi apa tujuan percukaian? Percukaian ialah satu proses hasil ataupun wang yang dikumpul daripada individu ataupun syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara. Dalam menyediakan pelbagai kemudahan, misalnya pendidikan, sekolah-sekolah, kesihatan, hospital dan klinik, keselamatan, untuk menjaga sempadan negara misalnya, kebajikan, macam-macam kebajikan ni untuk kumpulan B40 ke, demi kesejahteraan semua rakyat. Jadi semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang telah diluluskan dalam parlimen. Okay. Jadi satu cycle ataupun kitaran antara cukai ini, rakyat membayar cukai, kemudian cukai ini diurus oleh kerajaan, kerajaan menggunakan cukai tersebut untuk membangunkan negara dan akhirnya kemakmuran dinikmati infrastruktur ataupun kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dan negara dirasai ataupun dipulangkan semula kepada rakyat. Jadi rakyat akan menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Baik. Satu lagi, apakah badan-badan ataupun agensi yang bertanggungjawab dalam mengutip cukai ni? Antaranya Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja. Antara agensi ataupun badan yang bertanggungjawab atas pungutan cukai langsung dan cukai tak langsung di Malaysia. Untuk cukai tempatan ataupun cukai pintu ataupun cukai tanah, itu kerajaan negeri boleh bertanggungjawab atas pungutan hasil daripada pelombongan, tanah dan hutan, hasil daripada majlis perbandaran, perolehan daripada pemberian lesen, kecuali yang dikutip oleh kerajaan persekutuan dan sebagainya. Kita akan tengok perincian cukai-cukai selepas ini. Okay. Apa tujuan cukai? Tujuan cukai ni ada 4 lah yang dinyatakan.
Yang pertama, ia sebagai sumber pendapatan kerajaan. Bermakna kerajaan memperolehi pendapatan untuk mentadbir urus negara dan membiayai projek pembangunan negara. Kemudian ia akan diagihkan semula untuk mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Itu peranan kerajaan, iaitu sumber pendapatan kerajaan daripada cukai ni. Dan kemudian ia juga alat pelaksanaan polisi kerajaan, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Misalnya, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Pelepasan cukai maknanya tak payah bayar lah. Tak payah bayar cukai tu. Ataupun cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Apa lagi? Antaranya tujuan percukaian ialah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Ini penting ni. Cukai boleh dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan tersebut ataupun mengurangkan penggunaan perkhidmatan tertentu. Misalnya cukai rokok kan. Kita nak kurangkan rakyat supaya kurang merokok kan. Cukai arak, cukai perjudian, itu semua cukai-cukai yang semakin lama semakin ditingkatkan sebab kita nak kurangkan penggunaan pembelian barangan tersebut. Kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Satu lagi tujuan percukaian ialah sebagai alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat keuangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Kita tak nak terlalu bajet tak nak terlalu kurang, terlebih belanja, macam tu. Itu alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Fungsi cukai, tujuan percukaian. Baik, ke mana pula hasil cukai ini digunakan? Hasil cukai ini akan digunakan untuk pendidikan, sekolah-sekolah bantuan kerajaan kan, misalnya contoh. Itu antara ke mana hasil cukai digunakan. Kesihatan, kebajikan, untuk warga emas ke, infrastruktur dan kemudahan awam yang kita naik LRT, MRT, monorail, semua tu antaranya pengangkutan rumah-rumah, misalnya rumah-rumah tentera, rumah-rumah polis misalnya kan. Pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara, dan yang penting untuk pembangunan, tujuan pembangunan. Baik, apakah jenis-jenis cukai? Apakah jenis-jenis cukai yang kamu tahu, yang biasa kamu nampak? Dan kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. Biasa tengok cukai tanah, betul? Cukai tanah ni biasanya kita akan bayar setahun sekali macam tu kan? Lagi cukai apa? Yang ada dekat motor, dekat kereta, cukai apa? Kita kata road tax tu, apa dia? Cukai apa tu? Jalan. Itu cukai jalan. Jadi ini ialah antara jenis-jenis cukai yang kita belajar lah. Jadi pembayaran cukai ni ialah tanggungjawab rakyat. Tanggungjawab kita lah yang wajib dilaksanakan. Jadi rakyat perlu membayar cukai secara jujur sebab ada cukai yang kena buat taksiran sendiri dan mematuhi undang-undang supaya kerajaan tidak mengalami kerugian. Jadi perancangan pembangunan negara akan terjejas kalau negara kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar cukai yang tak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jadi kamu sebagai rakyat kenalah memberi sumbangan dari segi cukai ini supaya kerajaan boleh membangunkan negara dan kita akan dapat semula merasai kemudahan-kemudahan itu lebih baik. Ini antara cukai yang ada. Cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan. Kita tengok satu-satu. Baik, cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni bila yang dia akan kenakan pada kita? Cukai pendapatan bila kita ada pendapatan. Cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperolehi oleh seseorang individu yang bergaji atau sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Setiap individu yang bergaji atau syarikat yang memperolehi keuntungan
dikehendaki membayar sebagai pembayar cukai. Jadi bila kamu dah kerja, kamu ialah salah seorang daripada pembayar cukai. Mentaksirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan pada setiap tahun. Baik, laporkan semua pendapatan, dapat berapa, gaji, okay. Pengecualian, okay, adalah senarai item-item yang mana yang boleh dikecualikan, tak perlu cukai. Apakah potongan-potongan, misalnya kalau kamu dah ada anak, mungkin kamu ada tanggungan, dia ada potongan kiraan tertentu. Pelepasan, adalah pelepasan-pelepasan tertentu, dan rebate dengan mengemukakan borang nyata makna pembayar cukai perlu membuat kiraan sendiri, taksiran sendiri, menyimpan rekod itu dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. Jadi kena jujurlah bila sistem taksiran sendiri ni, kamu kira sendiri, kamu simpan rekod tu sendiri, tapi cukai tu, amount cukai tu kita kemukakan kepada pengutip ataupun ejen yang mengutip cukai gitu tu. Okay, siapa yang mengutip cukai pendapatan? Pihak mana yang mengutip cukai pendapatan? Ini ialah peranan Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Kan biasa dengar dalam TV tu LHDN. Mereka ialah pihak yang bertanggungjawab mengutip cukai pendapatan. Baik, macam mana kita buat nak selesaikan? Macam mana kita nak bayar cukai pendapatan? Yang pertama, langkah yang pertama ialah taksir sendiri. Buat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Okay, katalah taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Misalnya taksiran tahun 2019, gaji, allowance tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. Dan tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP ni dan bayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan, borang BE ialah pada 30 April setiap tahun. Manakala individu yang menjalankan perniagaan, dia akan gunakan borang B pada 30 Jun setiap tahun. Macam tu. Jadi setahun sekali dia akan buat taksiran sendiri, buat taksiran kira sendiri cukai pendapatan. Okay, sama ada dia tu ada jalan ke perniagaan atau tidak menjalankan perniagaan, itu bergantung. Okay, yang kedua, simpan rekod. Semua dokumen seperti borang, resit-resit asal kena simpan dalam selama 7 tahun. Katalah sekarang ni tahun 2021. Maknanya resit-resit pembelian komputer misalnya, kan? Ataupun resit kamu buat kompilasi tesis misalnya, kamu kena simpan lah dalam masa 7 tahun ke belakang. Okay. Baik, kemudian bayar cukai kita boleh buat sekaligus kepada LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan. Okay. Kalau yang ada gaji tetap, macam cikgu ni, jadi cukai pendapatan tu dah dipotong siap-siap, dipotong setiap bulan berkala, nampak dalam slip gaji. Itu potongan cukai bulanan. Itu cukai pendapatan. Baik, kalau kamu elak membayar cukai pendapatan, apa kesan dia? Okay. Sekiranya kita tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, maka kita boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okay, ini di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 atau Akta 53 Seksyen 112-1. Atau kalau tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam BNCP, okay, kita boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Katalah kita terkurang lapor RM1,000. Maknanya 200%. RM2,000 lagi kena bayar kepada LHDN. Ini di bawah perundangan Akta Cukai Pendapatan 1967 juga, Akta 53 di bawah Seksyen 113-1A. Okay. Dan kemudian kalau pembayar cukai tak memberikan maklumat yang tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain, dia boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200%
atas cukai terkurang lapor. Okay. Ini pula ialah di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 di bawah Seksyen 113 kurungan 1B. Okay. Katalah seseorang tu mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak pula cukai. Dah lah dia tak nak bayar cukai. Dia suruh kawan dia pun jangan bayar cukai. Contoh. Boleh didenda sehingga 1,000 hingga 20,000 ringgit atau dipenjara tak melebihi 3 tahun. Atau kedua-duanya. Atau penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Ini di bawah Perundangan Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 juga, di bawah Seksyen 114 kurungan 1. Okay. Kamu boleh akses sumber-sumber ini daripada laman web LHDN. Okay. Baik. Itu kesan kalau kita elak cukai pendapatan. Sekarang kita pergi tengok cukai yang kita biasa jumpa, iaitu cukai jalan. Baik, cukai yang ini contoh. Inilah kita kata road tax tadi ni. Ni road tax. Kita tampal dekat cermin depan kenderaan ataupun kalau motor letak dekat road tax kita tu kan. Okey, cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Okey, termasuk motosikal dan kereta. Baik, pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Ini kita agak biasa kan. Tarikh tersebut tercetak atas resip cukai jalan, lesen kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Katalah kamu tak nak lekatkan pada cermin kenderaan kamu letak atas dashboard kan, tapi jarang ada orang buat macam tu. Ada orang buat, tapi biasanya kita lekatkan pada cermin hadapan. Kenderaan yang cukai jalannya telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Ini prosedur. Laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke JPJ atau Jabatan Pengangkutan Jalan untuk aktifkan semula cukai jalan yang dah tamat tempoh lebih setahun tu. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Jadi, kalau tak ada cukai jalan, tak boleh bergerak kenderaan tu atas jalan raya sepatutnya. Baik. Pihak mana yang mengutip cukai jalan ni? Biasa kalau ada roadblock, ada JPJ, maksudnya dia sedang dia tengah tengok cukai jalan kita. Jabatan Pengangkutan Jalan. Kalau kita elak cukai jalan ni, menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah, apa hukuman yang kita boleh, apakah hukuman yang boleh dikenakan? Boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Nak elak akan bayar cukai sikit tu dah kena denda lebih daripada yang sepatutnya. Ini di bawah Perundangan Akta Pengangkutan Jalan 1987 ataupun dikenali sebagai Akta 333 Seksyen 23 kurungan 1. Ini cukai jalan. Baik. Yang ketiga, cukai apa? Cukai pintu. Kamu belum lagi ada rumah, mungkinlah kamu tak biasa dengan cukai pintu ni. Tapi cukai pintu ni ialah cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau hartanah. Rumah, kilang-kilang, bangunan komersial, tanah kosong pun kena cukai untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti pengangkutan sampah, pembersihan longkang. Dan cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Jadi pihak mana yang mengutip cukai pintu ni, cukai taksiran ni? Iaitu pihak berkuasa tempatan, iaitu majlis berbandaran ataupun majlis daerah. Kalau rumah kamu beli dinilai, cukai pintu kamu bayar dengan majlis daerah nilai. Tapi sekarang majlis berbandaran Seremban macam tu kan. Ataupun kalau rumah kamu di mana lagi? Di setiap daerah ataupun perbandaran tu mesti ada majlis dia kan. Jadi cukai pintu bayar kepada pihak berkuasa tempatan. Apa kesan kita elak cukai pintu ni? Yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Ada tunggakan. Katalah tahun ni bayar, tahun depan terlupa bayar. Jadi, notis dalam borang E akan dikeluarkan. Notis ni macam amaran lah. Notis dalam borang E akan dikeluarkan. Ini di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau dikenali sebagai Akta 171 di bawah Seksyen 147 dan 148. Lepas dah bagi notis, masih gagal lagi menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan,
Waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Okey, ini di bawah perundangan Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 tadi, di bawah Seksyen 147 dan 148. Baik, waran tahanan tu apa? Waran tahanan ni ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barang-barang yang ada dalam bangunan melalui pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Maksudnya, waran ni ialah kebenaran untuk menyita barang. Menyita ni maknanya dia boleh ambil barang-barang yang ada kat dalam rumah tu. Okay. Dalam bangunan tersebut, kata kalau pejabat kan tak bayar cukai pintu, dia boleh ambil barang-barang dalam. Angkut itu kita panggil menyita barang. Sita barang. Okay. Itu cukai pintu. Cukai tanah pula. Cukai tanah ialah cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Okay. Pihak mana yang mengutip cukai tanah? Pihak yang mengutip cukai tanah ialah pihak berkuasa negeri, iaitu pejabat tanah dan galian. Jadi kalau kamu ada beli rumah, kamu kena bayar cukai pintu dan kamu kena bayar juga cukai tanah. Dua-dua cukai ni kena bayar. Ada kereta, bayar pula cukai jalan. Macam tu. Okay. Kerja pula tetap, kena bayar cukai pendapatan. Okay. Baik, cukai petak. Ini satu lagi info. Cukai petak merupakan cukai yang dikenakan kepada hak milik strata. Strata ni maknanya, strata tu maksudnya berasal dari perkataan peringkat. Okay. Ada level. Misalnya pangsa puri dan kondominium bagi menggantikan cukai tanah. Dia orang tak ada cukai tanah. Kan dia orang tak ada tanah. Yang duduk dekat kondominium, apartmen ke, mereka akan bayar cukai petak. Baik, kalau kita elak bayar cukai tanah, bayaran cukai tanah tidak diselesaikan atau dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, akan keluar notis tuntutan dalam borang 6A. Kemudian itu ialah perundangan bawah Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 97. Dan kemudian sekiranya masih gagal lagi menjelaskan jumlah yang dituntut dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis tuntutan tersebut, maka tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Ambillah dia rampas tanah kita tu. Katakan rumah kan, rumah tak bayar cukai tanah. Dia berhaklah untuk pihak berkuasa negeri ni, pihak pejabat tanah dan galian Selangor misalnya kan, dia berhak untuk merampas rumah kita tu, melucut hak atas rumah nama kita, dia akan merampas lah. Itu di bawah perundangan Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 100. Jadi, tapi dia tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa, bergantung. Okay. Baik, cukai tanah. Kemudian kamu beli barang pula. Kan kamu beli barang ni, kamu memang tak nampak sebenarnya kamu membayar cukai jualan dan perkhidmatan. Sebab cukai jualan dan perkhidmatan yang mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018 ni terdiri daripada dua jenis. Satu cukai jualan, satu lagi cukai perkhidmatan. Okay. Cukai jualan ni merupakan cukai yang dikenakan sekali saja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran dan pengimportan. Yang kita tak nampak ni. Okay. Yang kedua, cukai perkhidmatan, iaitu cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan apa ni? Makanan dan minuman kan, kita beli tea life ke contohnya lah, KFC ke, dia ada cukai perkhidmatan. Kemudian telekomunikasi, kamu beli data, dia ada cukai juga. Kad kredit dan sebagainya. Jadi pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai lebih 500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan 2018. Ini syarikat ialah pengeluar. Baik. Manakala pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang, threshold 500,000 setahun, dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Okay. Dia mesti
dia mesti ada satu pendapatan tahunan yang melebihi nilai-nilai yang disebut tadi ni. Barulah dia boleh, barulah dia kena bayar cukai jualan tu. Tapi biasanya kalau syarikat besar kan, mesti lebih daripada 500,000 setahun. Nilai ambang ni maknanya nilai rujukan dia. Dia punya aras misalkan 1,500,000 setahun, dia punya pendapatan lebih daripada itu, dah mula kena bayar cukai jualan tadi, perkhidmatan. Baik, pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Jadi cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan, iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Kita tak berapa nampak kadang-kadang dalam resit kita beli tu dia tak tulis pun. Dia tak tulis pun cukai service tax. Ada yang tulis tapi mulai tahun 2018 tu dia tidak nyatakan secara jelas dekat resit kita. Baik. Cukai jualan dan perkhidmatan ada juga tak dikenakan. Misalnya di wilayah bebas cukai, antaranya Pulau Langkawi, Pengkalan Kubu, Kelantan. Itu sebab orang suka pergi sana, sebab kalau beli barang dia tak termasuk cukai. Itu cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Jadi siapa yang mengutip cukai jualan dan perkhidmatan ni? Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kastam kerja, ni tugas kastam ni. Okay. Tadi cikgu cakap pasal nilai ambang kan. Nilai ambang ialah nilai pusingan tahunan seseorang yang menentukan tanggungan untuk didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan. Nilai ambang ni satu nilai threshold lah, atau kamu boleh baca threshold ataupun nilai yang menentukan dia akan mula membayar menjelaskan kejualan dan perkhidmatan. Ya. Jadi kalau elak bayar cukai jualan dan perkhidmatan, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Baik, ada dua. Kalau kesalahan kali pertama, boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Okay. Kemudian ulang balik lagi kesalahan kedua, boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Serius kan? Ini di bawah perundangan Akta Cukai Jualan 2018 ataupun dikenali sebagai Akta 86 di bawah Seksyen 86/1 dan 86/2. Ini kalau elak cukai jualan dan perkhidmatan. Katalah amount cukai yang dielakkan tak dapat pula ditentukan. Boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Ini biasanya kalau macam ni bukan pada individu, dia kepada pengeluar lah. Pengeluar, pengimport, itu di bawah perundangan Akta Cukai Jualan 2018 atau dikenali sebagai Akta 806, di bawah Seksyen 86/3. Ada pula pihak yang membantu dalam penyediaan cukai yang kurang benar. Tak jaga integriti. Boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya di bawah perundangan Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806, Seksyen 86/4. Jadi ini ialah apa yang kita nak tengok hari ini ialah kita nak tengok jenis-jenis cukai dan kemudian kita nak tengok apa kesannya kalau cukai itu tidak dijelaskan. 96. 94 sampai 96. Okey, yang kita cerita hari ni sampai 100 sampai 100 96 sampai 103, okey. Okey, terima kasih Akila. Alif Daniel. Panjang jawapan. Cukai pintu ni bayar untuk pegangan macam mana? Tanah ke apa? Okey, cukai yang dikena pada semua pegangan ataupun hartanah. Hartanah ni termasuklah apa? Rumah kediaman, kilang, okey. Okey, satu lagi soalan. Saya ada sebuah kereta
Cikgu ada sebuah kereta, cukai jalan cikgu tamat tahun 2019. Cukai jalan cikgu tamat 7 Jun 2019. Okey. Kemudian cikgu terlupa nak memperbaharuinya sampai tahun ni. 2019 sampai tahun ni. Okey. Apa yang cikgu patut buat untuk memperbaharui cukai jalan cikgu? Apa langkah-langkah yang cikgu kena buat? Dah habis cukai jalan tu 7 Jun 2019. Sekarang dah 2021. Cukai jalan cikgu tu dah tamat tempoh lebih setahun ke kurang setahun? Lebih setahun kan? Okey, kalau lebih setahun, apa yang kita kena buat sebelum nak barukan cukai jalan? Nak buat baru ni. Cikgu dah terlupa hari tu nak renew cukai jalan cikgu. Kena hantar dekat. Hantar mana? Apa nama tempat tu nak hantar tu? Kena check dulu kenderaan tu. Apa nama tempat tu? Puspakom. Hantar ke Puspakom. Okey. Puspakom ni tempat yang dia akan check balik kereta kita. Enjin kita okey. Check seluruh kereta kita. Okey ke tidak untuk sesuai ke tidak untuk dia kita renewkan cukai jalan kita. Hantar ke Puspakom dulu. Kalau lebih kereta tu lebih setahun, kita kena hantar sana dulu. Okey? Cikgu. Ya, Nisa. Nak tanya. Cukai tu kan nak kena bayar berapa ringgit? Dia ikutlah. Dia ikut. Okey, cukai apa yang Nisa tanya ni? Cukai pintu. Cukai apa? Kita ada macam-macam cukai ni. Cukai pintu. Okey, kalau cukai pintu ni cukai rumah lah. Kita untuk rumah kan. Kita ambil contoh rumah. Kalau rumah tu rumah teres, dia pula macam ni. Bergantung kepada negeri. Cukai pintu di negeri Selangor lebih mahal. Misalnya, lebih mahal daripada cukai pintu di negeri Melaka. Ataupun cukai pintu di Bandar Seremban lebih mahal daripada cukai pintu di Bandar Jelebu misalnya. Kan, ada ikut negeri, ikut bandar, ikut bangunan satu lokasi. Satu lagi bergantung kepada bangunan tu. Kalau banglo lebih mahal lah dia kena bayar. Dia ikut kepada taksiran bangunan tersebut. Kalau bangunan tu kilang, lagilah mah. Lagi dia adalah kiraan dia. Contoh. Sekarang kan kalau tak pakai mask kan kena denda, lepas tu termasuk juga ke cukai. Oh, itu tidak. Itu bukan cukai. Itu secara langsungnya itu ialah saman ataupun penalti ataupun denda yang dikenakan akibat tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay. Mesti kamu tanyakan duit tu pergi mana tak? Sebab yang denda akibat tak pakai mask tu, duit tu bukan pergi kepada lembaga hasil. Duit tu akan pergi ke lembaga hasil ke? Tak. Dia akan pergi ke Jabatan Pengangkutan Jalan ke? Secara direktnya tidak ke situ. Betul. Cukai ni macam tabung ataupun dana kepada kerajaan mentadbirkan negara. Tabung dia lah. Salah jawab. Okey. Saya nak tanya kalau misalnya kan, kan cukai pintu tu, kalau misalnya dia sewa kat situ saja, dia tak beli rumah tu dia kira juga kena bayar cukai ke? Oh, tidak. Tidak. Dia ada dua cara lah sebenarnya. Satu memang tanggungjawab pemilik rumah ataupun premis tersebut yang membayar cukai pintu. Pemilik. Tetapi sekiranya pemilik dia nak masukkan sekali dalam sewa tapi tak nampak lah, maksudnya penyewa tak akan nampak sebenarnya penyewa tu memberi sumbangan kepada membayar cukai tu juga. Mungkin dia kira setahun kena bayar 300 cukai pintu tu. Tapi oleh kerana dia nak supaya penyewa juga membayar, mungkin dia bahagi 12 bulan, kemudian dia akan bagilah persen. Maksudnya setiap bulan tambah RM10 untuk
cukai pintu tu. Tapi kita takkan sebut kepada penyewa. Takkan sebut pada penyewa, ni dah masuk cukai pintu apa semua, sebab sebenarnya menjadi tanggungjawab pemilik premis tu. Pemilik bangunan itu yang membayar cukai pintu. Okay, kalau misalnya dia beli rumah tu, dia baharukan rumah tu, ditambahkan lagi renovate. Lepas tu kena bayar juga tambahan ke cukai ke tetap sama? Itulah, kalau pada asalnya tanah tu, keluasan tanah itu dan keluasan bangunan tu dia ada nilai cukai dia. Dia ada nilai, kan cikgu cakap tadi cukai pintu bergantung kepada lokasi dan jenis hartanah tu kan. Jenis hartanah. Pada dasarnya memang cukai pintu tu sebanyak itu saja. Kalau ditambah pun dia buat renovation, dia tidak berubah. Kalau dia tak mengubah struktur bangunan tu terlalu banyak, dia akan sama je nilai cukai pintu tu. Okey, cikgu. Okay.